Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pelajar satu Zurah yang mengikuti kelas PDPR Sains pada pagi ini. Okey, jom kita sambung topik seterusnya. Minggu lepas kita belajar 1.4. Okey, minggu ni kita belajar 1.5 iaitu ketumpatan. Dalam topik ini, pelajar dapat menyusun bahan mengikut urutan berdasarkan ketumpatan, meramalkan sama ada bahan akan terapung atau tenggelam berdasarkan ketumpatan, mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan, mengira ketumpatan dengan menggunakan rumus ketumpatan iaitu jisim bahagi isi padu dan menggunakan kaedah sesaran air. Pelajar juga dapat menerangkan fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian, membuat inovasi objek, makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. Okey, sebelum kita teruskan PDPR pada pagi ini, kita tengok gambar ini dulu. Apa maksud gambar dan apa yang kamu dapat tafsirkan melalui gambar ini? Okey, seorang lelaki terapung sambil membaca buku ni. Okey. Terapung pada mana? Pada laut. Okey, laut ni boleh terapung macam ni adalah laut mati. Kenapa laut mati boleh terapung macam ni berbanding laut kat negara kita? Okey, adakah kalau kita baring kat laut kita dengan relax macam ni boleh terapung? Okey, tidak ya. Okey, laut mati kerana laut mati mengandungi garam yang sangat banyak. Okey, sehingga menyebabkan air lautnya sangat tumpat berbanding laut biasa. Okey, apakah ketumpatan? Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Okey. Okey, rumus ketumpatan ditunjukkan di bawah. Rumus ni maksudnya formula lah. Okey, kalau matematik pun kita belajar juga kan, ada nak cari sesuatu jawapan mesti ada unit kan. Okey, ketumpatan. Okey, unit ketumpatan adalah gram per cm padu. Okey, ni negatif 3 ni bermaksud bahagilah. Okey, gram per cm padu. Di mana ketumpatan jisim bahagi isi padu. Sebab tu pelajar boleh tengok kat sini gram cm bahagi kan. cm 3 ni jadi akan bertukar menjadi negatif 3. Okey, kat atas tu. Ini bermaksud gram per cm padu. Okey. Apa yang cikgu nak, pelajar mesti ingat formula ni penting ya, rumus ketumpatan, di mana segitiga ini digunakan untuk rumus yang melibatkan ketumpatan jisim dan isi padu. Okey, kalau kita tengok jisim, ketumpatan, isi padu. Okey, kalau kita nak mencari satu jawapan ketumpatan sesuatu bahan, ia melibatkan jisim dan isi padu. Okey, apa yang anda faham tentang segitiga ini? Okey, sekiranya soalan yang berbentuk rumus mengkehendaki pelajar mencari jawapan ketumpatan bahan, bermaksud pelajar mesti membuat rumus jisim bahagi isi padu. Okay, maksud kat bawah ni bahagi Contoh soalan tersebut ingin mengkehendaki pelajar mencari isi padu, bermaksud jisim bahagi isi padu. Jadi yang setentang ni kita mesti formula mesti kena bahagi.
Sekiranya soalan itu mengkehendaki pelajar mencari jisim bermaksud ketumpatan darab isi padu. Okey, kat sini, okey, melintang maksudnya darab. Okey, ke bawah bahagi. Okey, faham? Nanti kita akan lebih faham setelah kita lebih fokus mendengar seterusnya. Okey, aktiviti 1.10 dalam buku teks pelajar juga ada ni. Ni buku teks pelajar ya, boleh refer muka surat 28, 29 tu. Okey, tujuan menyiasat hubungan antara jisim dengan ketumpatan pelbagai bahan yang mempunyai isi padu yang sama. Macam mana disebut isi padu yang sama? Okey, cuba kita tengok, perhatikan, cuba fahamkan. Okey, kukuh besi, gabus dan kayu. Kita nampak tak? Okey, bentuknya adalah sama besar, sama dia punya bentuk kan. Ukuran dia pun sama. Maksud di sini panjang, lebar dan tinggi sama. Tetapi bahan yang berbeza. Jadi dalam eksperimen ini nak menyiasat hubungan antara jisim dengan ketumpatan. Okey, jisim kita timbang guna penimbang digital ke penimbang dalam makmal tu. Okey, adakah ia berbeza? Mestilah kan, sebab bahan ini adalah berbeza. Tetapi isi padu ia sama, betul? Kenapa? Sebab panjang, lebar dan tinggi ia sama. Betul? Okey, dalam eksperimen ini murid diberi 4 kubus yang mempunyai isi padu yang sama. Okey, yang kedua timbang. Jadi setiap satu ni mesti kita timbang. Okey, jadi isi padu kita dapat dah kan. Macam mana nak dapat panjang, darat lebar, darat tinggi. Betul? Okey, kita belajar kan sekolah rendah kan. Okey, untuk timbang jisim kita menggunakan penimbang digital dalam makmal atau mana-mana penimbang yang sesuai. Okey, di mana kita dapat tak mencarinya? Dapat kan mencari ketumpatan untuk kumpulan besi, gabus dan kayu kan? Okey, jisim kita menggunakan penimbang, isi padu panjang, darat lebar, darat tinggi. Okey, so setelah kita tahu berapakah isi padu, kita isilah dalam jadual ni. Okey, rekodkan nilai ketumpatan dan jisim dalam jadual seperti berikut. Ini adalah amali yang mesti kita jalankan di dalam makmal. Okey. Okey, cikgu transfer sedikit. Okey, kita untuk lebih faham lagi, jom cikgu sharekan video PowerPoint pengajaran ya pada hari ini. Okey. Okey, ketumpatan. Okey, segitiga tadi cikgu dah bagi tahu. Okey, hubungan antara ketumpatan jisim dan isi padu. Sebelum ni, okey, ketumpatan apa dia? Bahan, ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Bahan yang kurang tumpat, okey, bahan yang kurang tumpat akan apa? Kurang tumpat terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat. Okey, maksudnya terapung berada di mana? Berada di atas bahan yang lebih tumpat. Okey. Berada di mana? Bahan yang lebih tumpat, kurang tumpat, terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat.
Okey, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat. Okey, bermaksud di sebaliknya lah kan. Okey, di mana bahan yang lebih tumpat berada di mana? Berada bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat. Okey. Contoh kita tengok ya. Okey, contoh kita tengok di mana kita tengok. Ini nilai ketumpatan. Ingat, sebab apa nilai ketumpatan ni? Kita tengok unit dia. GC per cm padu. Okey. 0.8. Okey, air 1.0 gram per cm padu. Mercury 13.60 gram per cm padu. Okey, jadi untuk kita tengok nilai ni, okey, kita dah boleh buat nilaian lah di mana mercury, okey, lautan mercury ni berada di bahagian paling bawah. Betul tak? Sebab nilai dia 13.6 gram per cm padu. Manakala paling atas adalah petrol. Petrol tu contoh minyak lah. Okey, di mana nilai ketumpatan adalah 0.80 gram per cm padu. Okey, kita tengok gambar rajah yang kedua, nilai ketumpatan. Okey, gambar rajah kedua dan yang pertama ni, yang kat atas ni, ini adalah cecair kan semua. Ini adalah pepejal. Okey, kita tengok. Gabus nilai ketumpatan dia 0.24 gram per cm padu. Air 1.00 gram per cm padu. Kuprum sejenis logam, dia punya nilai ketumpatan 8.92 gram cm padu. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan gabus ni berada di atas permukaan air terapung kan, sebab ia paling ringan kan. Okey, jadi ni contoh jadual. Okey, jadual ni ada juga dalam buku kamu ya. Jadual 1.4, emas 19.30, plumber 11.3, kuprum 8.92, aluminium, ais, kita nampak tak? Nilai ketumpatannya berbeza. Okey, bahan yang kurang tumpat, okey, kurang tumpat berada di mana? Okey, kurang tumpat berada di, okey, daripada air akan terapung kan. Manakala bahan yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Okey. Penggunaan rumus ya. Okey. Jom kita sama-sama memahami pengiraan ketumpatan dengan menggunakan rumus. Okey, cuba fahamkan soalan yang berada di sini. Sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Okey, bermaksud gram ini adalah nilai apa? Nilai jisim. Okey, setelah 50, okey, setelah 50, okey, 50 cm padu air dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cecair X menjadi 320. Tetap. Berapakah ketumpatan? Okey, cecair X. Okey. Okey, yang nilai 50 ni apa dia? Nilai 50 adalah isi padu cecair. Kenapa isi padu? Kita tengok unit dia. Okey, unit dia menunjukkan
isi padu. Okey. Jadi cara penyelesaiannya adalah, okey, kita tengok 320. Ambil kat mana ni? Ni jisim cecair X. Okey. 320 ni kan. Okey, ni tolak 230. Okey, jadi berapa? 90 gram. Gram ni adalah unit jisim. Okey, jadi boleh tak kita kira nilai ketumpatan? Boleh kan? Menggunakan rumus iaitu jisim bahagi isi padu. Jisimnya setelah kita tolak nilainya adalah 90 gram bahagi 50 gram cm padu. So boleh ambil kalkulator, kira sekejap. Jawapannya adalah 1.8 gram per cm padu. Okey, cikgu nak tekankan kat sini, sekiranya soalan itu menghendaki menyelesaikan rumus ini, pastikan unit mesti tepat. Okey, unit ni mesti tepat. Gram cm, gram per cm padu. Okey, sebab apa? Sekiranya kalau kita tinggal unit, jawapan pelajar itu dikira salah sebab tiada unit. Okey. Okey, kita tengok menentukan ketumpatan objek dengan menggunakan kaedah sesaran air. Okey. Isi padu batu. Okey. Isi padu air yang dikutip dalam silinder penyukat. Okey, 46. Ini adalah tin Eureka. Okey. Air yang keluar ini bermaksud isi padu batu. Okey. Kita fahamkan, okey, ketumpatan objek tidak sekata boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah sesaran air. Okey, bermaksud kat sini objek tidak sekata menggunakan kaedah apa untuk nilai? Untuk mencari ketumpatan, kaedah sesaran air. Okey. Kaedah sesaran air ialah kaedah yang digunakan bagi apa? Kaedah yang digunakan bagi menyukat. Okey, bagi menyukat isi padu objek yang tidak sekata. Okey. Kaedah sesaran air ialah kaedah digunakan bagi menyukat isi padu objek yang tidak sekata. Okey, kita tengok contoh perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Contoh ni apa ni? Belon. Dalam belon ni ada gas helium. Okey. Gas helium ini adalah bersifat gas yang sangat ringan. Jadi penggunaan gas helium di dalam belon panas. Sebab tu lagi ringan, lagi ke atas lah. Okey. Contoh kita tengok yang kedua gambar ni, ais. Okey. Air dan ais. Apa yang kita nak membuat penilaian di sini. Okey, ais kurang tempat berbanding air. Sebab tu ais berada terapung di dalam air, kan? Okey, yang ni kayu terapung dalam air. Bermaksud kayu kurang tempat berbanding air. Okey, tu maksud dia daripada gambar tu. Okey, ini cantik best ni. Pelajar nampak tak minuman layer-layer ni? Ini adalah inovasi objek makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. Okey. Jadi okey, kita tengok sekejap ya. Okey, kita tengok. Okey.
Tengok boleh rujuk buku teks pelajar ya. Sorry. Pelajar. Okey, cikgu nak. Okey, ni contoh dalam buku teks. Okey. Menentukan ketumpatan menggunakan kaedah sesaran air. Ni dalam buku teks pelajar lah. Apakah kaedah sesaran air kan? Kaedah yang digunakan bagi menyukat isi padu sesuatu objek tidak sekata. Okey. Jadi kalau dalam makmal kita membuat macam ni lah. Okey. Aktiviti ni menentukan ketumpatan objek dengan kaedah sesaran air. Okey, di mana kita ambil bacaan awal untuk bacaan awal air tanpa isi padu batu. Okey. Lepas tu jisim batu sebelum kita masukkan ikat dengan benang, kita timbang dulu bacaan awal isi padu tanpa ada batu. Okey. Selepas ada batu, mesti nampak ada kenaikan paras air. Jadi, kemungkinan 53 ke 54 ke kan. Okey. Batu ni tidak sekata ya. Okey, jadi bacaan akhir sipadu. Okey. Dapat tak nak mencari ketumpatan? Dapatlah kan? Sebab contoh. Okey, contoh 56. Bacaan akhir ni 56. Ingat tu mengambil bacaan mengikut aras meniskus. Okey, 56 kita mesti tolak 50 jadi 6. Jadi isi padu batu adalah 6 gram per cm padu. Betul? Jadi boleh tak kita mencari ketumpatan? Boleh kan? Sebab jisim kita timbang pada peringkat awal. So dapatlah. Okey. Ini contoh sama je. Belo ni, okey. Okey, ni. Lihat gambar ni 1.28. Okey. Banyak kan minuman menarik. Okey, yang sebenarnya ni contoh minuman. Makanan pun banyak. Contoh kuih lapis-lapis lah. Banyak lah kan. Okey. Okey, jadi untuk aktiviti hari ni. Okey. Setelah mendengar video pengajaran cikgu, pelajar mesti menjawab soalan mengikut arahan yang cikgu tulis dalam grup WhatsApp. Okey. Selepas tu pelajar boleh membuat nota untuk subtopik ini. Apa yang perlu pelajar buat dalam buku nota ni? Okey, senang saja cikgu bagi guide ya. Mula-mula pelajar tulis takrif. Apakah maksud ketumpatan? Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu. Okey. Selepas tu pelajar boleh tuliskan rumus ini. Okey. Selepas tu cikgu nak pelajar lukis contoh bahan dengan ketumpatannya. Jadual 1.4. Okey. Dan rajah 1.24. Okey. Color ketat tu bergantung pada tahap kerajinan pelajar. Okey, tapi cikgu tahu pelajar kelas 1 Zurah ni rajin-rajin belaka. Okey. Lepas tu cikgu nak pelajar menulis contoh pengiraan ketumpatan. Okey. Tulis soalan, cara penyelesaiannya. Okey, cikgu dah bincang. Okey. Sebelum tu terlupa, cuba kita sama-sama apakah yang akan berlaku jika kedua-dua objek di bawah dimasukkan ke dalam baldi berisi air paip. Okey, yang mana terapung, yang mana tenggelam. Okey. Boleh agak kan? Okey. Selepas tulis tu. Okey. Perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okey, buat dua contoh. Okey, kalau pelajar ada contoh lain,
boleh je, ataupun nak ambil contoh buku teks, tulis 2 pun dah cukup. Okey, perbezaan ketempatan. Okey. Inovasi objek. Okey. Ni sangat interesting. Okey, cikgu nak. Okey, setelah siap nota tu, pelajar cuba fikirkan, ni aktiviti yang sangat menarik. Cikgu nak pelajar buat inovasi objek ini di rumah pelajar. Okey, bermaksud bukan buat segera hantar segera. Cikgu bagi tempoh 1 minggu. Okey, pelajar boleh cipta air pelajar sendiri, namakan air ataupun makanan. Okey, yang menggunakan konsep ketumpatan. Contoh dalam buku ada, contoh dalam internet, Google, YouTube. Ada macam-macam kreativiti yang anak-anak boleh buat sebagai panduan. Okey, persembahannya cara macam mana? Cikgu nak pelajar persembahkan inovasi objek, makanan atau minuman dalam bentuk video pendek. Okey, maksud video pendek ni tak sampai seminit ke, seminit lebih sikit ke, tak perlu panjang-panjang. Okey, video yang macam mana bergantung kepada kesesuaian pelajar. Kalau nak guna TikTok pun boleh, nak guna aplikasi lain pun boleh. Okey, setelah siap macam mana ni nak hantar? Okey, cikgu nak pelajar boleh upload dalam link Google Photo yang cikgu akan bagi, kita compilekan dalam link video pelajar. Okey, dan cikgu sharekan dalam grup WhatsApp pelajar. Okey, task ni bukan nak sekarang ya, maksudnya cikgu bagi tempoh seminggu. Fikir-fikir, buat-buat idea yang menarik dan kreativiti. Okey. So, cikgu rasa sampai sini dulu video pengajaran cikgu, dan selepas ini, setelah siap buat apa? Latihan jawab soalan, tekan link. Okey. Lepas tu buat nota. Seterusnya dalam masa tempoh seminggu, pelajar boleh fikir apakah inovasi objek, makanan ke atau minuman, berdasarkan konsep ketumpatan. Okey, selamat belajar semua. Okey, jangan lupa update kehadiran ya dalam link yang cikgu sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum.